kita mengadakan program sebelum ini membicarakan tentang cabaran-cabaran terhadap pengurusan Islam di Malaysia, dan ada ditimbulkan oleh panelis pada program tersebut bahawa ada isu tentang penyeragaman fatwa di peringkat negeri-negeri. Dan ini juga satu cabaran. Jadi saya nak dapatkan pandangan daripada yang bagi Ustaz. Apakah cabarannya untuk mencapai keseragaman ini? Adakah ia masih lagi satu isu atau adakah ia sudah diatasi dengan penubuhan institusi atau skop tertentu? Atau adakah kita sebagai umat Islam harus menanggapi perbezaan kata orang tu keseragaman ini sebagai ikhtilafi ummati rahmah. Perbezaan itu ialah satu rahmat. Macam mana agaknya Ustaz kalau kita nak melihat benda ini dengan lebih tuntas? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beginilah, kita berbalik kepada apa yang Al-Fadhil Ustaz telah sebutkan sebelum ni pada mukaddimah kepada kita punya perbincangan. Dia fatwa ini dia tidak lari daripada ijtihad sebenarnya, kan? Mana dia merupakan satu yang berkait dengan ijtihad. Dia masih lagi berkait dengan ijtihad. Macam Datuk Wan cerita tadi pun macam tu juga, antara bidang kuasa majlis muzakarah ni ialah dia boleh review balik kepada apa keputusan yang sebelum ini, boleh nambah baik dan sebagainya. Maka ia ada satu bentuk ijtihad. Bila ijtihad ni kita berbalik pada konsep ijtihad tu sendiri. Cuma kalau kita kata mekanisme dari segi majlis fatwa. Majlis fatwa ni dia sebab gini, untuk mengeluarkan ijtihad seorang tu kena mujtahid. Dan di sini sekarang ini nak mencari satu orang yang sempurna dengan semua cabang ilmunya untuk menjadi seorang yang bertaraf mujtahid, kita kata sudah satu perkara yang begitu agak sukar lah secara praktikalnya. Walaupun secara teorinya boleh, tetapi dari segi praktikalitinya dengan sistem pendidikan kita yang sebegini yang ada pada hari ini, maka kita dah dipisah-pisahkan sehingga satu orang hanya menguasai satu perkara sahaja, maka di situ susah. Jadi bila datang keperluan untuk berijtihad, kesukaran ini atau kekurangan ini, shortage ini perlu diatasi. Solusinya ialah dengan cara melakukan satu ijtihad itu secara jama'i. Sebab yang ni boleh jadi pakar, yang ni satu pakar, yang lain ini ada kepakaran masing-masing. Sebab itu kita tengok dalam satu majlis fatwa itu, kita kata majlis fatwa lah, mudah guna istilahnya, kita tengok maknanya terdiri daripada kalau di peringkat nasional terdiri daripada mufti-mufti, semua mufti, adanya 9 orang lagi alim ulama dan pakar-pakar bidang masing-masing. Dan jika suatu isu itu berkaitan dengan satu-satu bidang yang perkara yang memerlukan pakar bidangnya, maka boleh dimasukkan. Jadi akhirnya ijtihad ini, bila kita bercerita dalam bentuk ijtihad, sama ada ijtihad itu perseorangan seperti ijtihad Imam Syafi'i, dia seorang-seorang sebab dia memang mujtahid, kan? Ataupun ijtihad majlis muzakarah MKI pun satu ijtihad juga sebenarnya. Keputusan tu adalah satu ijtihad, fatwa yang dikatakan fatwa tu. Dia pertama ada yang ijtihad itu sifat dia ada yang khilafiyah, ada yang memang kita kata ijma'. Jadi bila yang pendapat yang ijma' itu sudah tentu perkara yang kena diterima lah, yang tak boleh disangkal, yang tidak boleh salahi. Tetapi kalau masih dalam itar, masih dalam daerahnya ialah lingkungan ijtihadi, lingkungan yang khilaf, benda-benda yang ijtihadi lagi, maka perkara itu kita kena terima dengan lapang dada, dengan disiplin ilmu yang betul lah, dengan kefahaman yang betul. Okey. Jadi sebab itu bila kita nak kata cabaran, nak kata ia adalah satu problem sehingga memerlukan solusi, jadi kita kena define betul-betul. Betul ke itu problem? Kan? Jadi macam contoh mazhab lah. Betul ke bermazhab ada 4 mazhab itu problem? Tak semestinya, kan? Jadi di sini kita kena define betul-betul cabaran dari segi mekanisme dengan konsep itu sendiri. Jadi di sini kalau kita tengok dalam isu ataupun dalam
sudut kes kita yang kita bincang pada hari ini berkenaan dengan fatwa ini di Malaysia pada hari ini, maka kita tengok fatwa ini tadi saya dah sebut tentang mekanisme dia dan juga jenis. Ada yang memang mesti diterima di peringkat negeri. Maka di sini tak timbullah isu yang kata tak seragam. Tetapi memang ada juga isu-isu yang masalah-masalah yang fatwanya tidaklah sampai ke tahap perlu kepada seragam. Kan? Maknanya ada yang begitu. Dan kita juga melihat ada fatwa yang hanya sebagai penyataan hukum. Tetapi ada fatwa yang menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang. Jadi inilah perkara yang perlu kita lihat, sebab itu dalam tadbir urus fatwa ni juga kita kena faham tentang fungsi agensi-agensi yang terlibat tadi itu. Majlis Agama Islamnya di mana, JAKIMnya di mana, Jabatan Agama Islam Negeri itu di mana, kita kata pejabat mufti-mufti saya bersama mufti-mufti di mana, dan mahkamah syariah itu sendiri juga ada kaitannya juga dengan dari segi penguatkuasaan perundangan terhadap keputusan-keputusan fatwa itu sendiri. Jadi perkara ni nak bahas secara ilmiah pun panjang, nak bahas secara praktikal pun sangat panjang. Cuma itulah keadaan kita di Malaysia. Jadi kalau kita melihat nak kata ini sebagai satu masalah pun kita perlu hati-hati juga, sebab kita kena define betul-betul, sebab kita ada kerangka perlembagaan, kita ada kerangka perundangan yang panjang lebar telah diceritakan oleh Datuk Wan tadi. Cuma tinggal lagi cabaran kita sebenarnya ialah macam mana kita nak mekanisme supaya perkara ini dapat ditertibkan. Itu saja. Tak semestinya seragam. Kan kita kata, macam kita kata adil lah. Adil ni tak semestinya kena sama bahawa adil. Tak semestinya begitu. Sebagai contoh lah, kalau kata satu hukuman, mungkin bagi negeri ni lain status sosial dia, lain status ekonomi rakyat dia, jadi mungkin ada. Jadi di sini dia punya ni pertimbangan tu banyak. Dan ada isu yang perlu seragam, ada yang tak perlu pun sebenarnya. Jadi kita nak kata sebagai totally, sebagai satu masalah per se, sebagai satu ni, kita pun kita kena hati-hati dan kita kena lebih, kita kata objektif, supaya perkara ini kita dapat pandang dengan betul dan kita dapat bagi respon dengan betul, insya-Allah.